Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Diharapkan semua anak murid cikgu berada di dalam keadaan yang sihat. Dan kita teruskan lagi dengan topik kita yang seterusnya. Untuk topik terakhir 6.7 dan 6.8 di dalam bab persediaan memulakan perniagaan. Jadi untuk yang latihan yang lepas, berkaitan dengan penyediaan penyata aliran tunai, cikgu harap kamu dah faham sikit dah berkaitan dengan tu, dan cikgu akan bagi latihan jugalah untuk kamu selesaikan. Dan untuk hari ini kita akan bincang sedikit saja berkaitan dengan topik terakhir ni, dan kita selesaikan bab 6 lah. Jadi untuk tajuk yang ini, seperti yang cikgu paparkan di hadapan ni. Jadi berkaitan dengan pemasaran dan jualan. Pemasaran ialah strategi, proses atau kaedah yang berkesan untuk menyalurkan produk atau perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna. Itu berkaitan dengan pemasaran. Strategi. Jadi pemasaran ialah strategi, kaedah. Macam mana nak menyalurkan produk daripada pengeluar kepada pengguna. Itu pemasaran lah, maksud pemasaran. Jualan. Jadi kalau kita kata pasal pemasaran, jualan, pemasaran ni maksudnya macam mana nak agihkan produk tadi daripada pengguna kepada pengeluar untuk memastikan pengguna tersebut dapat memenuhi keperluan dia dan kehendak dia lah. Itu pemasaran. Manakala jualan pula adalah aktiviti tukar hak milik. Suatu produk antara pembeli dengan penjual dan bertujuan mendapatkan keuntungan yang maksimum. Itu jualan dan juga pemasaran. Jadi jualan dan pemasaran ni mempunyai matlamat yang sama, iaitu untuk menjana keuntungan sesebuah perniagaan. Itulah tujuan dia. Sama je sebenarnya. Itu pemasaran dan jualan. Seterusnya kita pergi pada persediaan untuk menjalankan aktiviti pemasaran dan jualan bagi produk dan perkhidmatan. Sebenarnya kita dah belajar ni. Pemasaran dan jualan bagi produk dan perkhidmatan perlu mengambil kira aspek campuran pemasaran. Ini kita dah belajar dah. Campuran pemasaran ni 4P. Apa 4P tu? 4P: price, product, place, promotion. So 4P. Campuran pemasaran. Yang ni dah berulang kali dah sebenarnya cikgu ajar, tapi cikgu cuma analisis sikit lah berkaitan dengan campuran pemasaran ni untuk bab topik terakhir ni. Jadi campuran pemasaran terbagi pada 4, iaitu produk atau perkhidmatan, agihan atau tempat, harga dan juga promosi. Itu campuran pemasaran. Jadi dia detail lah kat sini. Dia beritahu detail dekat sini. Apa itu produk. Bagi memasarkan dan menjual produk, usahawan perlu mengetahui ciri-ciri kekuatan dan bentuk fizikal bagi produk yang ditawarkan. Contoh, kita ada produk. So macam mana kita nak menggunakan produk kita tu, nak memasarkan produk kita tu. So kita guna campuran pemasaran ni lah. Kita guna apa saja kekuatan yang boleh kita cari ataupun yang kita boleh guna untuk kita kenal pasti produk kita ni dapat bersaing dengan produk yang lain dekat pasaran. Jadi mestilah kena tengok dari segi jenama tersebut, dari segi pembungkusan, dari bentuk, saiz, kualiti, status halal, jaminan dan khidmat sampingan. Yang ni penting lah. Jadi itu berkaitan dengan produk. Kalau perkhidmatan
perkhidmatan yang ditawarkan. Okey, jadi usahawan perlu mengetahui berkaitan dengan pakej yang ditawarkan, kemudahan yang disediakan, waktu operasi dan sebagainya. Okey, nanti dia ambil kira lah. Okey, untuk memasarkan produk kita. Jadi yang ni penting So soalan berkaitan dengan campuran pemasaran ni biasa keluarlah. Okey. Okey. Seterusnya kita pergi pada agihan atau tempat di mana nak dipasarkan. Okey, tempat dipasarkan. Jadi usahawan perlu pilih tempat. Okey, tempat yang sesuai akan menentukan kejayaan atau kegagalan sesuatu perniagaan tersebut. Okey. Jadi perniagaan yang ingin memiliki premis tetap perlu memilih tempat dengan kemudahan infrastruktur yang lengkap. Okay, bila kita ambil kira berkaitan dengan agihan, jadi mestilah maknanya tempat tersebut mestilah tempat yang sesuai. Sekiranya memilih premis tetap, kena tengok pula kemudahan infrastruktur yang berkaitan, yang berhampiran. Contohnya apa kemudahan yang ada dekat kawasan tersebut. Okey, kalau tak mempunyai premis tetap pula, contohnya macam mana usahawan nak pilih saluran agihan yang sesuai. Contohnya usahawan nak pilih mendapatkan bekalan barang daripada pemborong ataupun terus daripada pengeluar atau penghilang lah. Okey, jadi usahawan perlu memilih saluran agihan yang sesuai untuk produk dan perkhidmatannya. Itu berkaitan dengan agihan. Okey. Okey, so kita teruskan dengan yang ketiga. Ni contohlah tempat simpan stok cikgu rasa semua dah tahu dah ni. Okey, yang seterusnya adalah harga. Harga ialah bayaran yang perlu dibayar oleh pembeli atau perkhidmatan yang ditawarkan. Penetapan harga yang berpatutan adalah pentinglah kerana pelanggan biasanya bersikap sensitif terhadap harga. Jadi usahawan perlu mempertimbangkan permintaan pengguna, kos pengeluaran dan persaingan dalam menetapkan harga. Jadi bagi menarik perhatian pembeli, usahawan perlu menawarkan pemberian diskaun lah. Okey. Ni contoh harga perkhidmatan cuci kereta. Okey. Contohnya kalau type A, jenis A ni RM9. Okey. Jenis B RM14. Jenis C RM24. Ini perkhidmatan yang dijalankan. Okey, perkhidmatan yang dijalankan. Okay, jadi perkhidmatan yang dijalankan tu kena kenal pastilah macam mana dari segi harga yang ditetapkan. Okey. Kena jelas dari segi penetapan harga kepada pengguna. Okey, dan akhir sekali adalah promosi. Okey, promosi adalah satu proses, cara atau kaedah untuk memberitahu, memujuk, menyedarkan, mempengaruhi pengguna lah untuk membeli produk atau perkhidmatan kita. Jadi dengan adanya promosi ni, jadi dia akan dapat mengekalkan kesetiaan pelanggan terhadap produk atau perkhidmatan tersebut di pasaran. Jadi usahawan perlu memilih media periklanan yang sesuai untuk memasarkan produk atau perkhidmatannya. Okey. Jadi kita tengok sedikit lagi. Okey, ada tak berkaitan dengan pemilihan media periklanan tadi? Okey, jadi media periklanan kalau di dalam buku teks ni ada kaedah dia lah. Okey, ada soalan dah pernah keluar berkaitan dengan kaedah periklanan ni. Jadi ni adalah kaedah promosi. Kita ada 1, 2, 3, 4. Okey, dan banyak lagi lah sebenarnya. Okey, yang biasa simple sekejap cikgu tengok ada lagi tak? Okey, dah tak ada dah. Ada 4 saja. Okey, jadi kaedah promosi yang boleh dijalankan adalah seperti yang pertama, periklanan. Okey, kaedah ni merupakan satu cara komunikasi pemasaran yang dirancang untuk memujuk pengguna untuk membeli. Jadi usahawan boleh memilih media periklanan yang bersesuaian seperti media cetak ataupun media elektronik. Okey, itu periklanan. Okey, macam mana nak memberitahu, guna apa, platform apa. Okey, kita guna media cetak ke ataupun media elektronik. Okey, media cetak macam risalah. Okey, media elektronik macam kita guna TV ataupun kita guna
kita guna radio. Okey, itu media elektronik. Okey, manakala jualan langsung merupakan kaedah jualan yang melibatkan interaksi dan pertemuan secara peribadi antara jurujual dengan bakal pelanggan. Okey, contohnya kita nak jual kita punya produk. Okey, apa produk yang perlukan interaksi antara jurujual dengan bakal pelanggan? Contohnya kita jalankan perkhidmatan lah. Okey, perkhidmatan air di rumah. Okey, jadi kita pergi dari rumah ke rumah. Yang itu pun antara jualan langsung jugalah. Ataupun kita beritahu direct terus kepada pelanggan kita tu. Jumpa tepi jalan, kita cakap dengan dia, okey, saya ada menjual barang ni. Okey, barang ni bagus. Itu contoh jualan langsung itu. Kita terus bertemu dengan pelanggan kita. Okey, itu dinamakan jualan langsung. Okey. Promosi jualan pula melibatkan berbagai jenis insentif untuk menarik minat pengguna agar menambahkan belian mereka bagi tempoh tertentu. Okay, antara contoh insentif adalah seperti cabutan bertuah, pemberian diskaun, pemberian kupon, sampel percuma dan lain-lain lagi. Ini contoh promosi lah. Ini promosi jualan ni. Promosi hari Jumaat. Hari Jumaat je 20%. Ada latte dan percuma cookies. Okey. Itu contoh promosi jualan nama dia. Okey, dan sekali adalah publicity. Publicity merupakan maklumat yang disalurkan melalui media massa mengenai suatu produk atau perkhidmatan. Kos siaran biasanya ditanggung oleh pihak media massa lah. So, mesej dalam publicity ni mempunyai kredibiliti yang tinggi kerana mendapat kepercayaan daripada pengguna. Okey. Kalau salah satu contoh publicity ialah sebuah telefon bimbit rekaan terbaru yang berteknologi tinggi dilaporkan oleh pihak akhbar untuk pengetahuan umum dalam bentuk rencana. Jadi rencana ni disediakan oleh wartawan dan menceritakan tentang kelebihan dan kelemahan telefon bimbit tersebut. Okey, ini contoh publicity. Contoh publicity yang lain, contohnya jalan-jalan cari makan. Itu pun contoh publicity lah. Siapa yang buat publicity tu? Pihak media massa lah. Okey, dia pergi datang kat kedai tu, okey, dia rasa masakan dekat situ sedap, so dia buat publicity. So dia pun ajak lah buat rencana ataupun buat siaran langsung ke, dia pergi dekat kedai tu, and then dia beritahu lah, okey, sedap masakan dekat sini, ramai orang datang kat kedai ni. Tapi kedai tu sendiri dia tak buat pun periklanan. Okey, maknanya publicity ni adalah merupakan satu cara menjimatkan kos dari segi pihak peniaga. Okey, dari segi pihak yang satu lagi tu maknanya dialah yang makna menanggung segala kos. Okey, dari segi pihak peniaga maknanya itu adalah satu perkara yang baik lah. Okey, maknanya kalau perniagaan dia bagus, maknanya diketahui oleh orang lain. Okey, diketahui ramai. Okey, jadi itu antara media periklanan yang digunakan ataupun kita kata sebagai kaedah promosi. Okey, jadi ada 4, jadi boleh ingat lah ni. So, itu saja untuk berkaitan dengan campuran pemasaran. Jadi kita dah habis berkaitan dengan 4P, iaitu produk atau perkhidmatan, agihan, tempat, harga dan juga promosi. Okey, jadi setakat itu dahulu. Nanti cikgu akan berikan latihan seperti biasa di dalam ilmu perniagaan, insya-Allah. Okey, semoga kamu faham dan dapat menyelesaikan latihan yang diberi.